Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Jumaat yang diberkati, Jumaat yang mulia adalah hari-hari yang penghulu segala hari, itu hari Jumaat. Okay. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan yang sihat, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dideraskan rezeki daripada sumber-sumber yang halal lagi berkat, insya-Allah. Okay. Apa khabar semua? Mungkin kali pertama bersama Ustazah pada pagi ini. Okey. Yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati di jalan raya kalau tengah drive. Yang berada di rumah, semoga dapat ajak keluarga dan anak-anak bersama-sama untuk kita memantapkan lagi bacaan dalam solat kita, insya-Allah. Okey, apa khabar? Assalamualaikum Puan Siti Hawa, sihat ke? Semoga Allah beri keberkatan di pagi yang mulia ini untuk bersama-sama membaca kalamullah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Okey, jemput masuk dulu. Bantu Ustazah untuk share dulu kepada sahabat-sahabat lain. Mungkin ada yang tak dapat bersama kita pada pagi ni, jadi boleh tengok rakaman nanti. Sharekan dulu kepada grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, ataupun siapa sajalah yang kita kenal. Sebab ada 3 perkara yang kita akan bawa ke liang lahat. Yang pertama adalah ilmu yang dimanfaatkan, sama ada kita dapat manfaat ataupun orang lain dapat manfaat. Termasuklah kita hadir ke majlis ilmu, jadi kita share pun jadi asbab saham akhirat kita berganda, insya-Allah. Yang kedua adalah doa-doa, kata-kata yang baik untuk daripada anak-anak kita yang soleh dan soleha, insya-Allah. Yang mungkin ada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Okey, boleh niatkan pahalanya ke pada ibu bapa kita yang dah tak ada lagi. Jadi itu adalah amal soleh, insya-Allah. Yang ketiga adalah amal jariah, sedekah jariah kita, sama ada kita buat secara sembunyi ataupun kita war-warkan, kita bantu orang lain untuk berinfak. Contohnya menyumbang derma, sedekah ataupun wakaf, ataupun nanti kita akan masuk hari raya Aidiladha. Jadi ada bahagian orang-orang yang kita sayang ataupun orang-orang yang tak ada duit. Maksudnya kita boleh berinfak melalui korban juga, ataupun akikah. Jadi kami pun ada program terkini sempena Aidiladha nanti, korban di luar negara, akikah ataupun korban di luar negara. Boleh seteri, ada link yang kami beri, ataupun boleh hubungi saya untuk maklumat lanjut, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sama-sama baca dengan Ustazah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah kita dah baca surah Al-Fatihah untuk membuka majlis kita. Okey, insya-Allah bersama-sama kita ada
para malaikat yang akan mendoakan kita, yang mengaminkan doa kita. Jadi boleh niatkan apa saja bila kita berada di majlis ilmu, apa-apa saja hajat yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah, kita ada hajat yang kita nak Allah angkat doa kita ke langit. Jadi boleh selitkan apa-apa doa saja, sebab bersama kita ada malaikat yang just get ready untuk aminkan setiap doa kebaikan yang kita doakan. Jadi boleh niatkan pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, kepada saudara-saudara seagama kita, seluruh umat muslimin dan muslimat yang masih hidup. Jadi seperti biasa, Ustazah cuba kongsikan setiap hari satu doa, doa-doa pilihan daripada sumber yang sah, sumber yang sahih daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kreditnya Ustazah suka bagi kredit, sebab kita dapat baca doa-doa ni sebab disusun oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Ishaddin. Semoga Allah limpahi rahmat ke atas mereka berdua. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar di akhirat nanti, sebab mereka telah mengumpulkan ilmu ni dalam satu buku yang kita boleh baca sampai sekarang ni. Okey, doa yang pendek sahaja, doa pilihan hari ini untuk berserah kepada Allah. Ada yang cakap, saya dah usaha macam-macam Ustazah, saya dah buat macam-macam, tapi rasanya macam belum dikabulkan lagi doa kita. Jadi kita pula menyalahkan takdir, kita pula menyalahkan Allah sebab tak kabulkan doa kita. Jadi di sebalik yang tersurat, mungkin kita boleh tengok apa yang tersirat. Mungkin bukan masanya lagi untuk Allah kabulkan doa kita. Jadi tak sampai masanya lagi. Jadi doa tu Allah simpan dulu. Allah tak bagi kita terus. Ada doa yang Allah simpankan, mungkin di dunia ini kita akan dapat kemudian, ataupun Allah simpan untuk pahala kita dapat akhirat nanti. Malah tahu kita dapat hisap yang mudah, sebab Allah tak kabulkan dunia ini, Allah nak bagi kita lebih lagi di akhirat. Selalulah bersangka baik kepada Allah, sebab Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita pada waktu sekarang ataupun pada waktu akan datang. Jadi yang terbaik adalah kita berserah kepada Allah. Dalam Islam pun senjata adalah doa adalah senjata mukmin. Jadi kita dah buat semua tapi tak dapat lagi, berdoalah sampailah satu masa insya-Allah Allah kabulkan doa kita. Okey, tak perlu susah hati insya-Allah. Okey, baca ikut Ustazah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna. Dapat? Wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Okey, doa yang pendek sangat. Okey, ulang lagi. Mungkin tak nampak. Jelas ke suara Ustazah? Mohon komen jelas. Kalau tak jelas pun tolong komen juga, takut syok sendiri. Rupa-rupanya semua orang tak dengar suara. Tolong komen jelas ataupun ada masalah. Sebab kita boleh adjust setting. Sekali lagi Ustazah ulang. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Apa maksud dia? Ya Allah, wahai Tuhan kami, ke atas Engkau kami berserah, dan kepada Engkau kami bertaubat, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ini adalah doa kita boleh baca dalam sujud kita, sujud terakhir kita sebelum tahiyat ataupun sebelum kita bagi salam. Sebelum salam pertama tu, selepas tahiyat kita boleh baca. Kalau nak dilafazkan, nak didengar oleh telinga, kita baca dalam bahasa Arab. Kalau tak nak, kita baca dalam bahasa Melayu, tapi tak boleh
ucapkan, tak boleh didengar oleh telinga. Tak boleh baca, orang kata sebiji-sebiji lah. Kita baca dalam hati kalau nak baca doa dalam bahasa Melayu, sebab dalam solat kita diwajibkan untuk membaca ataupun melafazkan dalam bahasa Arab saja. Bahasa lain tak diterima. Bahasa lain kalau doa tu baca dalam hati, insya-Allah. Sedikit itu dikongsikan, boleh diamalkan terus, insya-Allah. Sebab doa yang pendek sangat, tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu tapi dalam hati, insya-Allah. Itu saja untuk doa hari ini. Kita masuk kepada surah hari ini. Surah yang kita akan baca hari ini adalah surah Al-Zalzalah. Apa maksud Al-Zalzalah? Kita akan share sebentar lagi. Mohon bantu Ustazah untuk share dulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Bantu Ustazah untuk share sahabat-sahabat yang lain tak dapat bersama kita. InsyaAllah mereka pun dapat manfaat. Sebab kita share, lebih ramai lagi kita bantu, lebih ramai lagi dapat membaca bertajwid, insya-Allah. Jadi boleh get ready dengan Al-Quran. Masing-masing ada Al-Quran di rumah. Kalau di rumah boleh buka muka surat. Kalau ada mushaf Al-Quran, muka surat 599. Muka surat 599. Jadi kita tengok sikit. Seperti biasa, sinopsis. Sinopsis ni cerita pendek lah. Cerita pendek intro pasal surah yang kita nak baca ni. Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ni dalam juzuk ke berapa? Ramai yang baca Quran mungkin tak perasan juzuk berapa yang aku baca sekarang ni. Jadi dia dalam juzuk yang ke 30. Warna biru ni, cantik tulisan dia, besar sangat. Sebab Ustazah menggunakan modul Nadi Al-Baghdadi. Modul Nadi Al-Baghdadi ni dia adalah modul yang ada infografik, ada peta minda, penuh dengan color, penuh dengan warna-warni, supaya lebih mudah kita faham. Faham dulu sebelum kita baca dan amalkan ayat-ayat dalam solat kita, insya-Allah. Yang tu kita nak capai, insya-Allah, dalam program ni, supaya yang sedikit itu kita boleh amalkan, daripada kita baca banyak-banyak tapi kita tak faham pun apa yang kita baca. Sebab apa yang dilihat oleh Allah, apa yang dipandang oleh Allah, itu adalah amal yang berkekalan, amal yang konsisten. Tak kira berapa banyak pun, yang sedikit pun, kalau konsisten istiqamah, menjadi asbab amal kebaikan kita yang menjadi saham akhirat kita dikala kita meninggal, insya-Allah. Tengok juzuk yang ke-30 adalah juzuk Amma. Ada gambar di sini. Gambar apa ni? Gambar bangunan. Sebab Al-Zalzalah, apa maksud dia? Kegoncangan. Ni adalah cerita waktu kiamat lah, di mana dunia akan digoncangkan dengan segala cakrawalanya akan digoncangkan. Gunung-gunung akan menjadi debu, diterbangkan semua. Anak-anak dalam rahim, bayi-bayi dalam rahim akan terburai daripada perut ibunya. Sebab kegoncangan yang amat dahsyat, yang kita tak boleh nak fikirkan macam mana keadaannya nanti. Kalau kita tengok tsunami di Aceh, kita tengok dah teruk sangat kan, sampaikan semua dah licin, semua perkampungan jadi padang jarak, padang terkukur. Jadi keadaan yang sama, lebih-lebih lagi Allah dah tunjuk kat dunia ni. Dekat akhirat nanti kita tak tahu macam mana. Sampaikan ibu dah tak kenal anak, anak pun dah tak kenal ibu bapa. Jadi masing-masing hanya fikir tentang nak selamatkan diri. Jadi kegoncangan yang paling dahsyat, yang amat dahsyat, yang tidak terfikir oleh fikiran kita. Ada berapa ayat? 8 ayat saja surah Al-Zalzalah ni.
ayat diturunkan di mana? Di Madinah. Madaniyah adalah ayat yang dikelaskan untuk surah-surah yang diturunkan di Madinah. Jadi yang ni semasa Rasulullah SAW berdakwah, 13 tahun yang pertama di Mekah, 10 tahun yang terakhir di Madinah. Jadi surah ni diturunkan pada 10 tahun yang terakhir. Okay, surah yang ke-99. Cantik nama dia. Nombor surah ni ke-99. Jadi siapa yang ada smartphone, yang tak bawa Quran mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja ke apa, boleh buka smartphone. Mungkin indeks. Nombor surah ni nombor 99. Nombor cantik ni. Okey, kita tengok asbabun nuzul. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, selamat datang yang baru join yang baru bersama-sama kita. Kita dalam intro dulu, pengenalan pasal surah Al-Zalzalah. Semalam kita tengok Al-Adiyat, pasal kuda perang. Hari ni kita tengok pasal Al-Zalzalah. Jadi asbabun nuzul dia, asbab maksudnya sebab lah. Nuzul diturunkan. Sebab diturunkan ayat ataupun surah Al-Zalzalah ni pada ayat 7 dan 8. Nanti kita akan tengok. Okey, apa dia sinopsis dia? Kaum muslimin menganggap bahawa orang yang berbuat dosa kecil seperti bohong, mengumpat adalah beranggapan mereka tidak tercela, serta menganggap ancaman api neraka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya disediakan bagi orang yang melakukan dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu. Yang ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi daripada hadis sahih, insya-Allah. Jadi sebab kita selalu ingat dosa kecil tu tak menjejaskan amalan baik kita. Mungkin kita rasa Allah tak pandang dosa kita. Dosa tetap dosa. Tak kira besar atau kecil, akan dihisap di akhirat nanti. Kita tak tahu macam mana beratnya hisapnya tu. Jadi jangan pandang dosa yang kecil tu kita buat sikit-sikit, kita kata tak apalah, Allah Maha Pengampun, nanti kita bertaubatlah. Takut kita tak sempat nak bertaubat. Yang tu na'udzubillah. Jadi jangan kumpul-kumpulkan dosa. Jadi banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah baca astaghfirullahalazim. Banyak-banyaklah baca Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah itu Maha Pengampun. Semoga Allah ampuni dosa kita. Macam kita tulis tulisan, Allah iris, Allah padamkan. Kalau kita baca Allahumma innaka afuwun karim, Allah iris, Allah padamkan, seolah-olah dosa tu tak ada dan kita takkan dihisap lagi. Itu ganjarannya. Jadi banyak-banyaklah berzikir, kita mohon ampun. Jadi asbab dosa kecil ni juga meninggalkan kesan dalam hati kita. Hati kita ni ibarat cermin yang berkilat. Asalnya bila dilahirkan dalam keadaan fitrah, kita lahir tak ada dosa, tak ada titik hitam. Tapi hari-hari bila kita buat dosa, titik hitam tu akan makin banyak, bertumpuk-tumpuk. Macam kita tengok kuali yang belum digunakan, mungkin kita tengok wah berkilat kan. Sekali kita masak, tengok macam mana hitam dia, dah jadi hitam. Lama-lama kuali tu kalau kita tak basuh tempat yang kita masak tu, dia akan jadi berkumpul-kumpul hitam sampai tak boleh nak kita basuh lagi. Jadi kotoran hitam tu akan kekal selama-lamanya. Begitu juga dosa kecil. Jangan pandang dosa kecil tu tak menjejaskan amalan kita. Dia boleh menjejaskan amalan kita sebab dia menyebabkan hati kita hitam. Jadi kalau orang cakap apa pun dah tak masuk dah, sebab hati kita dah hitam. Sebab kita kena faham konsep cahaya. Ilmu tu adalah cahaya. Jadi cahaya itu akan masuk ke dalam hati yang bersih, ke dalam hati yang jernih, tanpa dosa. Jadi kita nak jaga hati kita,
jaga daripada membuat dosa. Jangan kumpulkan dosa kecil dan kita anggap itu tidak tercela. Inilah ingatan untuk kita. Dan juga kita ingat ada ancaman api neraka sebab hisab satu hari di padang mahsyar nanti bersamaan dengan 1000 hari di dunia. Dan masa tu kita tak tahu macam mana keadaannya kita. Na'udzubillah, ada yang mungkin dah sejengkal saja kepalanya daripada matahari. Mataharinya kalau dalam dunia ni 70 kali ganda daripada cahaya matahari yang kita ada sekarang ni. Yang sekarang pun kita rasa tak tahan bila waktu cahaya terang. Tapi dalam keadaan pada mahsyar nanti, cahaya matahari itu 70 kali ganda orang kata cahaya yang memancarnya macam kita berada dalam neraka. Jadi perlu kita pun akan keluar macam air, sampaikan ada yang berenang-renang dalam peluhnya sendiri. Na'udzubillah. Jadi sesuai dengan amal masing-masing. Jadi kita beri peringatan juga untuk ustazah sendiri supaya tidak lalai. Kita rasa kita dah banyak buat kebaikan, tapi na'udzubillah, takut Allah tak pandang sebab dosa yang kecil tu banyak sangat. Jadi kita tengok perkaitan apakah tema yang Allah nak sampaikan dalam ayat daripada surah Al-Zalzalah ni. Yang pertama, kegoncangan bumi yang sangat hebat pada hari kiamat dan kebingungan manusia. Sebab masa ini orang dah tak kenal saudara, dah tak kenal suami, dah tak kenal isteri, dah tak kenal anak-anak. Masing-masing hanya nak selamatkan diri sendiri. Okay, yang kedua, pasal manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan untuk dihisap segala amalan perbuatan mereka. Yang satu hari tu kita dah tadi Ustazah dah share, satu hari sama dengan 1000 tahun masanya di dunia. Jadi sangatlah azab. Na'udzubillah, kita dihisap dengan hisap yang panjang, hisap yang berat. Okey. Assalamualaikum sahabat saya, Puan Ros Anita. Alhamdulillah dapat bersama. Okey, sihat ke? Semoga sahabat saya Ros Anita sihat bersama keluarga, insya-Allah. Mengajar ke hari ini? Ini sahabat saya daripada sekolah lagi. Kami dulu sekolah menengah sains, sekolah sains Sultan Mahmud, Terengganu. Saya orang Terengganu. Jadi ramai sahabat, insya-Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang dapat sertai majlis ilmu ni. Okey. Kita tengok surah Al-Zalzalah ada 8 ayat. Okey, tengok tulisannya yang warna biru ni, fokus pada tulisan yang warna biru, area warna biru ni. Yang ni surah lain. Okey. Jadi ustazah nak share pasal kita nak mantapkan bacaan surah dalam solat kita. Terkadang kita baca dah surah tapi kita tak pasti bacaan yang bertajwid. Jadi ilmu yang sedikit ni insya-Allah dapat dipraktiskan dalam solat, insya-Allah. Kita tengok, kita baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masuk ayat yang pertama, ustazah baca bertajwid dulu supaya memudahkan. Okey, dengar dulu boleh. Okey, dengar dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, dapat Lepas tu kita tengok satu-satu huruf ini untuk mantapkan lagi sebutan huruf, ikutlah jarak yang betul sebab Rasulullah SAW bersolat dengan bertajwid. Ikutlah jarak, bukan ikut lajah Melayu. Jadi ada sebutan yang nipis, ada sebutan yang tebal, ada qalqalah, ada sifat-sifat huruf yang kita kena pelihara. Yang ni adalah amanah. Amanah untuk setiap orang Islam untuk menjaga hak huruf supaya kita tak disoal di kiamat nanti. Okey, tengok Okey, huruf yang pertama huruf hamzah. Hamzah ni menumpang di bawah alif sebab barisnya bawah. Baris bawah bunyi dia i. I sengih boleh i. Okey.
baris bawah ni kasrah nama dia. Kasrah tu sifat dia, kalau kita nak imagine macam kita ada satu gelas kaca, lepas tu gelas tu burai, kacanya terburai sebab jatuh, kemudian dia akan bersepai-sepai. Maksudnya macam tu juga bila kita baca huruf yang berbaris bawah. Jadi kena sengih. I, dapat? I, nipis kan? Sengih. I. Okey, seterusnya huruf zal. Ni huruf zal. Yang ni huruf zai. Zal, lidah kena keluarkan sikit, atau kepit lidah antara dua gigi kita, supaya ada angin yang keluar. Sebab zal ni dah huruf yang paling nipis. Sama dengan huruf tha juga. Jadi kena keluarkan lidah. Kalau ada yang gigi jongang terkedepan sikit maaf Ustazah tegur, ni sebab ada yang mungkin tak boleh nak keluarkan lidah, boleh kepit, boleh gigit, kepit lidah antara dua gigi, supaya ada angin yang keluar. Bukan za, the, dapat? Okey, iza, ni dapat? Ada alif dua harakat, iza dua harakat. Kemudian tengok huruf zai. Ni huruf zai. Huruf zai adalah huruf z. Sama dengan huruf z. Tengok pun z. Dia ada buzzing. Dia ada bunyi z. Itu huruf zai. Jadi huruf z senang kita nak sebut. Masukkan dalam huruf lam yang mati. Jangan zu saja. Zul dengan bunyi L. Angkat hujung lidah, tekan kepada gigi atas gusi hadapan. Zul, dapat? Kemudian ada huruf yang sama, zai juga, baris bawah. Jadi zul, zi. Tapi tengok sini huruf yang semua bacaan pendek. Jangan berhenti di sini. Kena baca Quran ni, kena selalu tengok ke depan. Jadi huruf yang seterusnya huruf lam juga. Lam berbaris, la, zul, zila. Tengok huruf ta pula, ta baris bawah. Tapi jangan baca ti terus. Tengok selepasnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni bukan alif, bukan untuk kita panjangkan bacaan kita. Dia adalah simbol ataupun tanda bacaan alert kita untuk kita menyambung. Menyambung maksudnya kita sambung ke huruf selepasnya yang ada tanda bacaan. Jadi ada tanda bacaan ni, tanda bacaan mati. Jadi zul, zilatil. Jadi bunyi L sama juga dengan ni huruf lam. Ni huruf lam yang berbaris, ni huruf lam yang mati. Jadi bunyi L sama juga til. Okay, kita baca daripada awal. Idza zulzilatil. Dapat? Okay, jangan zilatila. Jangan ada kol-kolah pula. Til. Matikan dengan tepat. Maksudnya hujung lidah tu angkat ke gusi atas gigi hadapan, supaya tak melantun. Jangan ada kol-kolah. Seterusnya kita tengok ada huruf alif ni. Ni huruf alif. Tengok alif tapi ada huruf hamzah menumpang. Dalam Al-Quran ada 29 huruf. Satu huruf tak boleh terima baris. Itu ialah huruf alif. Jadi kredit untuk baris ni adalah untuk huruf hamzah. Jadi kita sebenarnya bagi sebut huruf hamzah baris atas. Jadi bunyi dia a. Tengok selepasnya ada huruf ra. Ra yang tebal. Okay. Barisnya mati. Jadi masukkan, matikan. Jadi yang mematikan huruf ra ni adalah huruf hamzah. Jadi ar, tebal. Nak tahu macam mana tebal atau nipis? Okay. Bila ra mati, tengok sebelumnya baris apa. Kalau baris atas, kita tebalkan. Tak boleh R. Bukan R. Bibir bawah ni kita muncungkan sedikit ke depan. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join. Puan Diana. Yang ni sahabat saya. Diana. Okay. Alhamdulillah bersama-sama kita. Malu saya. Ini semua sahabat-sahabat yang terror baca Al-Quran masa kat sekolah dulu. Okey. Senior saya Puan Atifah Osman. Alhamdulillah bersama-sama kita juga.
Okey, apa khabar semua? Semoga sihat mohon tegur saya. Ini nak berkongsi saja ilmu yang sedikit ni, semoga menjadi saham akhirat kita insya-Allah Okey. Kita tengok sini huruf ra yang mati, jadi ar dapat Okey, seterusnya huruf dha. Tengok huruf dha. Okey, huruf dha ni di sisi lidah di tepi lidah keluarnya. Jadi kalau huruf yang berbaris tu jadi bunyi du. Okey, bukan du. Tertukar huruf dal pula. Huruf dal di hujung lidah, huruf dha di sisi lidah Jadi sebenarnya dia bergeser kepada geraham kanan gigi atas ataupun geraham kiri gigi atas. Dalam keadaan matilah kalau nak tengok wal tu huruf dha tapi kalau kita hidupkan dengan tanda ni, jadi ardu dapat. Okey, seterusnya huruf yang sama. Okey, kita jumpa huruf zai jadi zil. Ini zai bertemu dengan lam, jadi matikan zai ni mematikan huruf lam, jadi zil. Z-I-L, zil. Seterusnya huruf zai baris atas berjumpa dengan alif, dua harakat. Jadi yang ni kita baca dengan mat. Bacaan dua harakat panjang. Jadi zil za la ha la pendek, ha panjang sebab selepasnya ada alif. Okey, boleh kita ulang kita ulang 2 kali insya-Allah supaya kita boleh baca dengan mantap. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dapat? Okey, ulang sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, Assalamualaikum. Semua sahabat saya datang. Okey, sama-sama dengan bersama kita pagi ni. Ni Puan Azia daripada Shah Alam juga Okey. Semoga semua sihat Okey. Tadi kita dah ulang sekali, ulang lagi sekali Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, dapat? Okey, kita pergi ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Okey, baris yang sama. Okey, nampak ke, jelas ke suara saya? Tolong komen jelas, takut syok sendiri saja ni. Kalau tak jelas pun bagi tahu supaya kita boleh adjust setting Okey, seterusnya huruf waw ni di bahagian bibir, bukaannya kecil bukan wa macam budak menangis melalak tu. Senyum saja. Okey, dapat? Huruf kha di bahagian rongga kerongkong, di awal kerongkong kita di hujung kerongkong kita ada ada huruf. Kalau kita huruf kha tu nak ingat senang, ni huruf jim, huruf kha titik atas dia ada KH. Kalau kita sebut khamis tu ada huruf kha lah. Okey, jadi wa dapat? Ra yang sama, ra tadi kita jumpa macam ni, ra ni mati, yang ni ra baris atas. Jadi ra baris atas, jadi sifir dia kena tebal. Jadi ra bukan ra, ra kena tebal. Ra macam mana kita tulis RAW. Ini sebutan ra yang betul. Maksudnya kita nak tebal bila baris atas. Jadi wa akhrajatil, ni huruf jim jim baris atas, jadi ja. Ini ta matikan dengan lam ni abaikan biarkan saja sebab hamzah wasal cuma alert kita untuk menyambung dia bukan huruf dia bukan alif, dia adalah untuk menyambung dalam huruf selepasnya yang ada tanda baris. Jadi kalau kita baca wa akhrajatil, dapat? Kita jumpa lagi perkataan yang sama, ardu. Okey, jangan berhenti di sini sebab ini bacaan yang pendek, sambung. Ardu af. Tengok huruf hamzah baris atas tapi selepasnya ada huruf yang mati. Jadi matikan huruf hamzah ni, mematikan huruf tha. Jadi huruf tha di mana makhrajnya, tempat keluarnya di hujung lidah. Renggangkan gigi
keluarkan lidah sikit ataupun kepit lidah antara dua gigi, sandwichkan. Jadi af, bukan as, bukan huruf sin. Huruf sin, huruf s. Huruf sin adalah huruf s. Huruf tha ni kalau kita nak tulis ts. Ts. Sebab apa kena T tu, sebab apa? Kena renggangkan gigi, kena ada angin yang keluar. Af. Dapat? Af, qa ni huruf yang tebal. Jadi kena baca dengan bukan ka, bukan af, ka, af, qa, laha. Dapat? Af, qa, laha. Okey, alhamdulillah. Okey, sama-sama kita baca 2 kali. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dapat? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Okey. Dapat? Kita masuk ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni pendek juga. Pejam mata dapat baca insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kita tengok di hujung ni dulu. Okey, jelas ke gambar ni? Kalau tak jelas, komen tak jelas, kita boleh adjust setting. Boleh buka muka surat 599 yang baru masuk, 599, ataupun dalam indeks handphone. Kalau ada yang tak ada muka surat tu, buka surah yang ke-99. Okey. Waqalal. Okey, bukan waqala. Qaf tebal, la nipis. Nipis tebal nipis. Waqalal. Masuk terus dalam lam yang mati ni, jangan panjangkan dia. Jadi seterusnya tengok hamzah. Hamzah baris bawah. Okey, berjumpa dengan nun. Nun tak ada tanda bacaan. Jadi dia alert kita sebab ada hukum tajwid yang berlaku di sini. Hukum apa? Nun mati. Sebenarnya ada tanda bacaan mati. Tapi Resam Usmani memudahkan kita. Dia cuma alert kita check. Check. Hukum apa yang berlaku di sini? Hukum ifak hakiki. Kalau kita baca in, kita baca dengan jelaskan, yang itu adalah izhar harki. Jadi kita nak baca dengan ifak, kita nak sembunyikan. Sembunyikan maksudnya jangan bunyikan nun tu pada makhrajnya. Bunyi nun pada makhrajnya adalah bunyi n lah. In. Tapi kita nak sembunyikan, jangan bunyikan nun pada makhraj. Jadi kita baca dengan ifak. Insa. Jadi kita sembunyikan bunyi nun mati tu ke sisi huruf. Jadi insa. Okey, sengau di hidung. Jadi seterusnya huruf nun baris depan, jadi insanu. Jangan berhenti di sini, tengok selepasnya ada huruf mim yang berbaris atas. Ada alif, jadi 2 harakat. Jadi ini ma, bukan ma nipis. Huruf ni semua nipis. Jadi nipiskan, bukaan bibir tu, huruf mim di bibir. Jadi bukaannya kecil saja. Ma. Cuba sebut mama. Itu adalah huruf mim dengan lahjah Arab yang betul. Ma laha. Dapat? Ma laha. Alhamdulillah. Kita ulang lagi 2 kali. Wa qalal insanu ma laha. Dapat? Sekali lagi. Wa qalal insanu ma laha. Okay, alhamdulillah. Masuk ayat yang keempat. Okay, ayat yang pendek juga. Seterusnya tengok ya baris atas. Okay, ya selepasnya ada huruf yang mati. Jadi matikan dengan waw ni. Jadi yaw waw nipis. Jadi bukaannya kecil, jangan yaw. Okey, bukaan mulut tu bulatkan. Yaw ma idzin. Tengok ma huruf yang nipis juga, i pun nipis. Zal zin. Asalnya zin, zal baris 2 di atas. Sebab dia bunyi tanwin, bunyi nun tu. Selepasnya ada huruf ta. Tengok barisnya tak sejajar, tak selari. Ada ke bawah sikit, ada ke atas sikit. Yang ni ada hukum tajwid yang berlaku. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan hukum
nun mati bertemu sin tadi ya, ifa hakiki. Jadi sembunyikan, jangan baca dengan zin, jelaskan, tapi sembunyikan, jangan bunyikan nun tu tepat pada makhraj dia. Jadi kena kita sengau. Yauma idzin, dapat? Tuhaditsu, tu. Tengok kalau huruf yang bertingkat ni, kita tengok huruf yang selanting dulu, huruf yang tinggi ni dulu. Pastikan ada titik ke ataupun ada tak ada titik. Kalau huruf titik 2 atas, maksudnya huruf ta. Kita dah jumpa huruf ta di sini Yang ni baris depan jadi tu. Jadi tengok huruf yang di bawahnya. Okey. Ni huruf apa? Huruf ha. Okey, huruf ha, huruf yang pedas. Ini huruf ha. Dia bukan huruf H ya. Jadi ada angin spicy. Bunyi pedas. Tuhad. Sebab apa nak tekan ni dengan huruf dal yang bersabdu? Sebab ada 2 dal di sini selalu orang nak cepat dia baca tuhadisu. Maksudnya dia menggugurkan satu huruf Bila dal yang bersabdu ada 2 dal. Okey, dal yang pertama dal yang bertanda mati. Dal yang kedua tengok kalau sini baris bawah, sini pun baca baris bawah. Jadi kena tekan tuhaditsu. Jangan berhenti di sini. Tengok selepasnya ada hamzah. Hamzah kita baca dengan a, tapi selepasnya ada kha yang mati. Jadi matikan huruf selepasnya. Jadi tebal ba roha kha tebal, ba nipiskan, ba bukan ba, bukaan mulut, bukaan bibirnya kecil saja. Ra tebal balik. Akhbaroha. Okey, kita ulang 2 kali Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Dapat? Sekali lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Okey, alhamdulillah ada yang semput ke? Yang semput tu kena belajar pernafasan Kalau dalam kelas kita kita ajarkan teknik pernafasan yang betul masa baca Al-Quran supaya tak semput, insya-Allah. Okey, tengok ayat yang kelima, di sini nombornya. Okey. Tengok huruf yang pertama ba baris bawah b, okey. B macam baby, B. Jadi hamzah baris atas, okey. Jadi jangan baca panjang pula Ini ada rumah untuk hamzah. Alif ni menumpang atas hamzah ni menumpang atas alif. Jadi dia hidupkan dengan baris atas. Jadi bi'a asalnya. Tengok selepasnya ada nun yang bersabdu. Jadi kena syaddahkan kena sabdukan. Jadi bi'anna. Assalamualaikum Fanoliza. Alhamdulillah bersama kita pagi ni. Apa khabar? Semoga sihat Okey, Ustaz Afiq Farhan pun alhamdulillah. Okey, tolong tegur saya kalau ada yang tersyasyul ke. Maklumlah saya pun belajar juga ni. Okey, tengok bi anna, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, apa hukum dia? Wajibul gunnah. Wajib gunnah dengung 2 harakat. Jadi kalau kita nak tahu tempat keluar tu, cuba kita picit hidung kita. Boleh pegang hidung praktis sekarang Okey. Boleh tak sebut huruf? Tak boleh kan? Kalau kita picit hidung kita, kita tak boleh sebut huruf nun tu. Dia jadi tak keluar. Yang tu makhraj huruf nun yang bersabdu sebenarnya dia di bahagian rongga hidung. Jadi kena dengung 2 harakat. Jadi bi anna rabbaka. Ini kita selalu jumpa dalam surah Al-Fatihah pun ada huruf ini Jadi rabbaka, ra bertemu dengan ba kena sabdukan jadi rabb bukan rab, bukan nipis ra kena tebal macam kita tulis RAW, ra. Jadi kembungkan mulut kita, angin dalam mulut. Rabbaka au halaha. Okey. Jadi ni kaf pun nipis au.
Hamzah bertemu dengan waw, jadi matikan dengan waw ni au ha. Ha yang pertama, ha yang pedas. Ni ha yang bersimpul adalah ha huruf H. Ha yang tebal daripada dada kita, yang ni ha yang pedas daripada rongga kerongkong dekat halkum kita. Kalau anak kita pedas bunyi ha yang pedas. Ini ha adalah huruf H. Macam disebut huruf halus. Bunyi halus tu huruf ha. Ha tu adalah huruf ha yang bersimpul ataupun ha yang bulat. Okey, kita ulang 2 kali. Bi anna rabbaka awhalaha. Dapat? Sekali lagi. Bi anna rabbaka awhalaha. Okey, hati-hati huruf yang bersabdu ada 2 huruf kena tekan supaya kita tak gugurkan huruf yang kita tak sabdukan. Jadi kena sebut dengan sabdu, kena tekankan. Okey, tengok huruf baris terusnya, ayat yang ke-6. Okey, panjang sikit Okey, kalau kita baca surah yang panjang ni kita perlu pernafasan yang betul. Maksudnya sebelum kita baca, tarik nafas dulu. Tarik nafas, kita kempiskan perut. Tarik nafas daripada perut sampai ke hidung. Supaya oksigen penuh dalam otak kita, supaya kita boleh membaca ayat yang panjang tanpa terkucil, tanpa wakaf lah. Wakaf yang sepatutnya di sini InsyaAllah kita baca sama-sama. Okey, kita tengok dulu. Saya baca bertajwid dulu sebab ayat yang panjang ni. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okey, kita bagi zoom satu-satu huruf Okey, yang ni kita jumpa tadi yau, sama juga yang ni kita jumpa lagi huruf yang sama, perkataan yang sama. Jadi yauma idzin, tapi selepasnya ada huruf ya. Yang ni huruf ta, yang ni ifa hakiki. Yang ni pula tengok sama juga, tanda barisnya tak sejajar. Okey, ada ke atas sikit, ada ke bawah sikit. Jadi dia alert kita, tengok check. Okey, check selepasnya huruf ya. Jadi apa hukum dia? Hukum dia idgham bi gunnah. Idgham apa maksud dia? Masukkan bi dengan gunnah, masukkan dengan dengung. Tadi kita baca dengan ifa, kita sembunyikan. Sekarang ni kena masukkan bunyi nun ke dalam bunyi ya. Jadi kita masukkan dengan dengung 2 harakat. Jadi yauma idzi ya tu kena tekan 2 harakat, baru tahan, baru masuk yas. Ya nipis, masuk dengan sod jadi tebal. Di permulaannya ya nipis, lepas tu sod jadi tebal. Yas. Dapat? Sod bukan yas, bukan huruf sin. Huruf sod di bahagian hujung lidah juga menekan kepada bahagian gusi bawah. Okey. Gigi kena rapatkan gigi atas dan bawah kita temukan, penuhkan udara di bawah mulut kita. Udaranya berkumpul di bawah mulut, jangan keluarkan. Yauma idzi yasdurunna dal. Huruf dal macam mana nak sebut? Budak-budak duduk-duduk. Huruf dal. Itu kalau siapa yang selalu tengok cerita Allahyarham P. Ramlee, almarhum P. Ramlee, dia sebut budak-budak. Itu huruf dal di lidah yang pendek. Itu huruf lahjah Arab yang betul bukan dadu, dadu. Okey, jadi yasdurunna. Ra masukkan dalam huruf nun yang bersabdu bukan yasduru dengan panjangkan, abaikan hamzah wasal ni. Masuk dalam huruf nun yang bersabdu dengan 2 harakat dengung. Tadi kita dah baca huruf yang nun yang bersabdu kena dengung. Jadi 2 harakat. Yasdurunnasu ash. Ni huruf hamzah matikan dengan shin sh. Ash. Ta 2 harakat. Tan asalnya, tengok baris 2 tapi tak sejajar, tak selari. Alert kita untuk check. Huruf selepasnya ada huruf lam.
yang ada tanda sabdu ni. Jadi ada hukum tajwid, apa dia? Idgham bila gunnah. Idgham apa maksud dia? Masukkan B dengan la tanpa, dengan tidak dengung. Jadi masukkan bunyi nun ni ke dalam bunyi lam yang sabdu tanpa dengung. Okey, kita baca asalnya tan jadi tal. Tinggalkan satu baris saja. Jadi ashtatal. Okey. Tengok huruf lam yang bersabdu ada dua lam. Lam yang pertama tadi, lam yang kita kena baca dengan mati. Lam yang kedua kita baca baris dia. Kalau sini baris bawah, kita hidupkan baris bawah tu. Jadi ashtatal liyurau. Li ni huruf ya. Mungkin tak perasan ya. Baris depan dibunyi u, rau. Okey. Seterusnya tengok ni adalah alif zaidah, alif tambahan. Okey, abaikan saja. Dia sebagai tanda bacaan saja, abaikan. Tengok selepasnya ada huruf hamzah lagi. Okey, ada huruf mati selepasnya. Jadi kita matikan huruf selepasnya. Jadi bukan bukan ak. Huruf ain di tengah kerongkong kita, halkum kita. Mim baris atas ada alif, kita baca dengan dua harakat. Malahum. Matikan dengan m, rapatkan bibir. Jangan buka nanti bunyi nun pula. Okey, kita baca dua kali. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okey, sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dapat? Ada yang terkucil lah. Okey, kalau terkucil lah, boleh ambil lajak sikit-sikit, tapi jangan amalkan. Okey, untuk mulaan mungkin cuba berhenti di sini dulu. Yauma idzi yasdurun nas. Okey, berhenti sini, cuba sambung. Ashtatan liyurau a'malahum. Dah dapat tu? Okey, cuba kontrol pernafasan, cuba sambung sampai habis. Macam kita baca tadi. Jadi tak elok kita baca di sini, maksudnya tergantung. Jadi cuba kita baca berhenti pada wakaf yang betul. Okey, cuba sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dapat? Sampai juga. Okey, kita tengok ayat yang ke-7. Okey, ayat yang ke-7, tengok huruf yang pertama, huruf fa, bukan pa. P dalam bahasa Arab tak ada. Huruf fa, F. Faman, asalnya faman. Tengok nun yang mati. Sebenarnya di sini ada huruf ya selepasnya. Tadi kita dah jumpa huruf yang ni juga. Cuma ni nun, yang ni tanwin. Jadi sama juga hukum dia, idgham bi gunnah. Masukkan bunyi nun yang mati dalam bunyi ya, dengung dua harakat. Famai, tahan dua harakat, baru baca ya mal. Dapat? Okey, masuk seterusnya ayat yang kat bawah. Okey, mith. Okey, huruf mim asalnya mi, matikan dengan sa, keluarkan udara. Mith, renggangkan kedua gigi, ada nipis, bunyi nipis. Mith, bukan miss. Mith, bukan miss cik. Mith, lidah keluarkan. Mith, qa, huruf qaf tebal. Lazar, lazar. Okey, asalnya la nipis, zal pun nipis sebenarnya, tapi kita nak masuk dalam ra yang tebal ni, ra baris atas. Jadi lazar, zar. Jadi bibir bawah ni ke depan sikit sebab nak tebalkan bunyi ra tu. Zal nipis, kena masukkan dengan ra yang tebal. Zarratin, ra tebal, tin. Tengok huruf ta. Okey, ta
yang titik 2 ni, okey, bukan ha. Okey, hidupkan bunyi tin. T-I-N, tin. Bukan tin, bukan tin susu, tin. Lajak yang betul, kalau baris 2 tu bunyi in. Kalau baris hamzah. Kalau huruf ta jadi tin. Tin. Khai, huruf kha kita jumpa lagi. Khai, ron. Tengok ra baris 2, ron bunyi dia. Tapi tengok dia bukan jumpa alif, dia jumpa dengan ya. Jadi tengok ada hukum tajwid apa ni? Idgham bi gunnah. Jadi masukkan bunyi tanwin dalam bunyi ya. Jadi khairai, kena dengar 2 harakat baru kita baca ya roh. Khairai ya roh. Asalnya ya rohu. Kalau kita sambung sini, tapi kita berhenti, kita matikan dengan bunyi ha, bunyi h. Okey, kita ulang 2 kali Okey, minta maaf saya zoom sekejap tadi, okey, supaya nampak huruf yang sebelumnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dapat sekali lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, kita masuk ayat yang last kali ayat yang ke-8. Okey, sama juga tadi famai. Selalu kita bertukar, ini famai, ini wamai. Hati-hati yang last kali baru wamai. Wamai ya'mal, okey, mithqala dzarratin. Kita jumpa huruf yang sama sini, cuma di belakangnya ending dia lain. Yang ni amal yang baik, yang ni amal yang buruk. Syarran yarah. Okey. Sekali lagi kita baca ulang Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbeza yang ni dzarratin, tengok tak marbutah ni baris 2, tapi tak sejajar, tak selari. Yang ni selari. Kenapa? Okay, sebab ada hukum tajwid yang berbeza. Yang ni kita jelaskan bunyi tanwin tu tin. Okey. Tapi di sini kita baca dengan ifa hakiki. Ifa hakiki kita dah baca tadi macam ni Yauma idzin. Sama juga yang ni kena sengau. Jangan jelaskan, jangan sebut makhraj huruf nun tu jangan tin. Dapat okey, sekali lagi kita baca wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan Rozi binti Hasan, assalamualaikum. Sihat ke? Baru dapat bersama kita. Okey, alhamdulillah, kita dah di penghujung sebenarnya. Tak apa, boleh tengok rakamannya. Okey, Puan Rozi ni adalah salah seorang daripada pelajar kita juga. Okey, PKP masih bercuti ke? Mungkin boleh sambung pengajian balik insya-Allah pada bulan Julai ni insya-Allah. Okey, sedikit saja ilmu yang Ustazah share. Minta maaf sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan. Okey, ada yang terkhilaf, ada yang tersyasyul tu mohon tegur. Saya pun bukan orang yang sempurna, masih belajar lagi. Tegur saya. Okey, komen kalau saya baca dengan tajuk yang tak betul ke. Okey, tegur saya tak sempurna. Okey, apa yang sedikit tu kita amalkan insya-Allah. Istiqamah, baca dengan bertajuk yang betul, especially dalam solat kita. Asbab kita mengikut sunnah Nabi, sebab salah satu daripada sunnah Nabi adalah membaca bertajwid dalam solat. Niatkan untuk ikut sunnah Nabi pun dapat pahala insya-Allah, walaupun belum sampai lagi membaca tajwid yang baik, tajwid yang orang kata mantap, tapi kita dah niatkan insya-Allah menjadi asbab Allah bukakan cahaya, bukakan ilmu-ilmu yang kita belum dapat, belum mahir insya-Allah. Sebabnya kita jadi boleh baca dengan baik dalam solat kita insya-Allah. Mohon bantu Ustazah untuk share
sharekan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai dapat manfaat, insya-Allah. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi pada esok pagi jam 7. Mohon maaf sebab hari ni terlewat sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.